Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurniaan nikmatnya. Allah terus memberikan kita semua nikmat keimanan, nikmat Islam dan juga nikmat kesihatan. Dan juga kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua rahmahnya dan juga maghfirahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala hajat-hajat kita dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, menyambung kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana telah pun sampai kita pada antara perkara-perkara ataupun bab-bab yang terakhir di dalam kitab ini, yang mana Imam Al-Ghazali berpesan kepada kita tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan pergaulan dengan masyarakat, pergaulan dengan orang sekeliling dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan satu adab ataupun etika yang perlu kita jaga sebagai seorang Islam, supaya kita ini tidak dianggap sebagai seorang yang begitu teruk ataupun begitu hina. Dalam masa yang sama, kita juga tak dipandang serong oleh masyarakat. Jadi menyambung kita di dalam adab pergaulan, katanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan jadikanlah dirimu seperti perkataan ahli hikmah. Imam Al-Ghazali ada selitkan beberapa perkataan hikmah daripada beberapa para alim ulama. Jadi katanya di sini, berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis, tetapi bukan kerana hina dan takut terhadap mereka. Dan mantapkanlah dirimu tetapi bukan kerana sombong, dan rendahkan dirimu tetapi bukan kerana hina. Dan hendaklah engkau menjaga kesederhanaan di dalam segala urusanmu, kerana sesuatu yang kurang atau lebih adalah tidak baik. Jadi katanya ataupun pesannya seorang alim ini di dalam hikmahnya, apabila kita jumpa dengan kawan kita atau kita jumpa dengan musuh kita, bertemulah mereka dengan muka yang manis. Muka yang manis tetapi bukan kerana hina. Maksudnya bila kita jumpa kawan kita ni, kita manis muka, kita tak bermasam muka. Walaupun kita jumpa musuh kita sekalipun, kita tetap bermanis muka, tetapi bukan kerana kita takut dengannya, bukan kerana kita nak hinakan diri dengannya, tidak. Dan dalam masa yang sama, mantapkanlah dirimu tetapi bukan kerana sombong. Maknanya kita nak kena jaga iaitu maruah diri kita, bukan kerana sombong. Jadi maknanya jalan di sini adalah jalan pertengahan. Maknanya bila kita jumpa kawan, bila kita jumpa sahabat-sahabat kita, kita manis muka, dalam masa yang sama kita pun nak kena, apa orang kata, ada guard ataupun ada benteng diri, supaya orang tak senang, kalau kita nak ikut bahasa kita lah, tak senang nak makan kita lah. Dalam masa yang sama pun orang tak rasa kita ni dalam masa yang sama sebagai orang yang sombong. Jadi ni sederhana aja. Sebab kadang-kadang kita lihat ada orang-orang, dia baru kenal, baru berapa minit kenal, tapi dia dah ajak gurau seperti macam dia dah kenal dah lama. So maknanya tu mungkin dia tak ada guard. Maksudnya guard ni tak ada rasa macam hati-hati. Sebab kita belum kenal orang, kita nak kena hati-hati. Bukan pasal kita takut dengan dia, atau bukan pasal kita ni terlalu percaya dengan dia, tidak. Tapi kata Nabi SAW, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara ni adalah jalan pertengahan. Jadi macam kita jangan terlalu ekstrim end yang ke sini, jangan kita terlalu ekstrim end yang ke sini. Ini antara maksud yang nak disampaikan dalam hikmah yang disebutkan tadi. Jangan kita manis muka,
dalam masa yang sama kita pun mesti nak kena ada pegangan yang mantap, supaya kalau orang cakap dengan kita, kita tahu kita ada jawapan. Kita tahu kita ada jawab, kita ada apa orang kata benteng diri dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita ni senyum muka, kita manis muka dan sebagainya. Maknanya jalan yang pertengahan. Contoh yang diberikan tadi, jangan seperti kita orang yang kalau kita baru kenal orang terus dia ajak bergurau, atau mungkin dia mengherdik orang tersebut kan. Datang satu orang, mungkin datang jumpa dengan kita, baru dikenalkan dengan mungkin kawan kerja kita dan sebagainya untuk nak buat bisnes dan sebagainya. Sekali terus dia kata, alah, ini je yang kau projek yang kita nak bincangkan. Ingatkan projek bersama mana lah. Nampak? Contoh. Jadi kita ni secara tak langsung kita dah sakitkan hati dia kan? Ataupun ini je, sekadar ini je yang kau boleh offer pada kita. Aku ingatkan mana dia company besar lah. Contoh lah. Jadi maknanya dalam masa yang sama, ini Imam Al-Ghazali ajar kita menjaga adab-adab kita di dalam pergaulan. Jadi sambungnya lagi, rendahkan dirimu tapi bukan kerana hina. Maksudnya kita rendah diri. Bila orang cakap dengan kita, kita rendah diri. Tapi bukan kerana kita hina. Sebab apa? Kita kasih peluang dia cakap. Kita kasih peluang untuk apa yang nak dia sebutkan. Dan dalam masa yang sama, hendaklah engkau menjaga kesederhanaan di dalam segala urusanmu, kerana sesuatu yang kurang atau lebih adalah tidak baik, seperti yang disebutkan dalam sebuah syair. Pernah terjadi satu ketika, ni contoh lah pernah terjadi satu ketika, contoh macam gini jugalah. Ada seorang hamba Allah ni, dia memang orang kata tukang masak. Tukang masak. Jadi maksudnya tukang masak tu dia biasa masak, bukan masak dekat rumah lah. Maksudnya masak ni untuk jemaah yang ramai. Dia maksudnya makanannya tu orang kata memang sedap lah, Alhamdulillah lah. Tapi satu kali ni dia, tukang masak ni, dia datang ke satu tempat yang lain, yang mungkin orang tak kenal dia. Mungkin orang tak kenal dia sangat. Mungkin dia popular dekat satu tempat. Kemudian satu hari ni dia pergi kat satu tempat yang lain, yang dia kurang popular, tak terkenal. Jadi orang tak tahu yang dia ni tukang masak. Orang tak tahu yang dia ni tukang masak. Jadi nak jadikan cerita, satu kali ni si tukang masak ni, dia sampai ke tempat yang lain, dan kemudian dia berbual dengan salah seorang daripada tempat tersebut. Jadi orang pada waktu tu dalam satu majlis keramaian yang ada makanan juga. Ada makanan yang lain lah, yang dimasak oleh tukang masak yang lain. Sebab dia ni kira datang kan. Dia datang pada tempat yang lain, ada makanan. Jadi kebetulan waktu tersebut, makanan yang dihidangkan pada waktu tu adalah bubur daging. Kebetulan yang tukang masak ni memang pandai buat bubur. Memang ada tukang masak, jadi memang dia biasa masak bubur lah. Jadi dia berbual dengan satu hamba Allah ni, dia kata apa? Dalam masa yang sama, si tukang masak ni dia pun ada bawa bubur dia sendiri yang dia masak daripada tempat yang lain tu. Dia bawa bubur dia sendiri. Ni cerita betul ni. Ni cerita betul. Terjadi dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan lagi terjadi. Jadi dia datang bawa bubur dia sendiri. Mungkin ada belin lah daripada tempat yang lain tu, datang ke tempat yang lain. Jadi maka dia bawa bubur sendiri. Senang kata tu nak iftar lah, nak buka puasa. Bila nak buka puasa tu, bila selepas tu dia apa orang kata nak buka, dia makan daripada tupperware-nya sendiri. Dalam masa yang sama, yang orang-orang dekat tempat yang lagi satu tu, diorang pun dihidangkan dengan bubur yang lain. Jadi bila dia berbual dengan satu hamba Allah ni, dia ada dua bubur lah kira. Satu bubur tukang masak yang daripada tempat lain tu, dan satu bubur tukang masak yang daripada tempat yang si dia ni datang. Azan maghrib. Lepas azan maghrib dia, mereka makan kurma. Lepas tu terus, biasalah kita dapat azan maghrib kita makan bubur kan. Jadi yang tukang masak ni, dia cakap dengan hamba Allah satu ni, dia cakap, kau rasalah bubur aku dulu ni kan. Dia kata rasa dulu. Lepas tu terus yang si hamba Allah yang memang daripada tempat kawasan ni, dia kata apa? Tak apalah tuan makan dulu ni bubur tuan. Tak apa tuan bawa tuan makan dah. Saya pun ada, kita punya share dekat sini kan. Dia kata macam gitu. Tak apa, nanti kita rasa-rasalah, kita tukar. Jadi yang si hamba Allah ni, dia orang kata diplomatik lah. Dalam masa yang sama, dia pun bukannya orang yang kasar dan sebagainya. Dia apa orang kata, tak apalah kau nak makan, nanti kita tukar. Macam itu, nanti kita rasa. Dia cakap macam itu. Tapi tukang masak ni, dia memaksa. Dia apa orang kata dalam bahasa Inggeris, kira persistent.
Dia betul-betul cakap, kau rasa dulu bubur aku ni, orang semua cakap bubur aku sedap. Nampak kat situ dah ada bibit-bibit apa? Dah ada bibit-bibit wujud. Maknanya mengangkat diri sendiri. Betul lah, memang dia masak sedap. Tapi memang orang ni pun dia kata, maklum lah, dalam bulan puasa orang pun lapar. Jadi untuk nak ada perbincangan macam itu sebelum makan tu memang agak, orang kata buang masa lah, senang kata. Baik makan aje lah. Jadi hamba Allah ni pun makan. Bila hamba Allah ni makan buburnya sendiri, yang tukang masak ni makan buburnya sendiri, yang tukang masak ni, dia masih lagi paksa. Dia cakap, okay, kau rasa dulu bubur aku ni. Dia cakap, rasa dulu bubur aku ni. Lepas tu dia cakap apa? Baru kau tahu tinggi rendah langit dan bumi. Astaghfirullahaladzim. Sampai gitu sekali kau katanya. Dia kata apa? Kau makan bubur aku ni baru kau rasa, dan baru kau tahu tinggi rendah langit dan bumi. Kira dia nak kata yang tukang masak ni, bubur yang dekat sini ni tak sedap. Padahal dia belum rasa lagi tau bubur yang dekat sini. Nampak tak? Itu dia punya, orang kata, confident dia lah. Dia punya, orang kata, keyakinan diri dia yang tinggi. Jadi hamba Allah ni dia tak sedap hati. Hamba Allah ni kata apa, macam dia rasa macam tak apalah, dua-dua pun bubur kan, masing-masing pun ada cita rasa masing-masing. Hamba Allah ni dia sengaja nak buka puasa, nak makan bubur. Yang ini makan bubur, kalau itu kan dah habis cerita. Nanti mungkin orang boleh mungkin rasa sikit, jamah sikit. Itu okey lah. Itu pada hamba Allah ni. Tapi pada si tukang masak ni, tak boleh, kau kena mati-mati rasa bubur aku juga, baru kau tahulah bubur aku ni lagi sedap daripada bubur-bubur yang lain. Katanya macam gitu. Jadi ada sifat sombong. Jadi takdir Allah SWT, lepas dia cakap macam tu je, lepas dia kata yang baru kau tahu tinggi rendah langit dan bumi dan sebagainya, immediately terus Allah Subhanahu Wa Taala dengan takdirnya, yang tukang masak ni dia sendiri dengan tangan dia sendiri tu, dia boleh terlanggar buburnya, dan buburnya habis, tumpah semua. Satu tupperware semua tumpah. Tak sempat dia makan. Dia makan sikit aja jamah tadi kan, baru satu suap tu. Dia nak pusing kan, Jadi takdir Allah tu dengan tangan tukang masak ni sendiri, dia tertepis bekas bubur tersebut. Maka tertumpahlah semua bubur yang dia masak, yang dia bawa daripada tempat yang lain. Hanya selepas dia kata, baru kau tahu tinggi rendah langit dan bumi. Maka hamba Allah ni, dia, kalau ikutkan hamba Allah ni, kalau dia orang yang jahat, habis tu kalau dia ketawakan lah orang ni. Kalau lah dia orang jahat. Tapi Alhamdulillah dia tak, dia tengok macam kesian pula ni. Pada dia macam, padan muka kau, makan je lah lain kali kan. Sama je duduk bubur. Kalau kena cerita Piramli tuan-tuan, dah kena ketawa balik macam si Pak Abu kena ketawa. Ni huruf apa? Huruf mim. Ni huruf M, dia kata kan. Habis satu kelas ketawakan dia, ha gitu kan. Ibaratnya hamba Allah ni rasanya macam tu lah. Jadi kita tengok kadang-kadang atas apa kita punya perbuatan, kita tak sadar yang kita sebenarnya dalam keadaan yang sombong, dalam keadaan kita nak mengangkat diri kita sendiri, dalam keadaan kita yang, orang kata apa, tak perasan kadang-kadang kita ada niat untuk nak menunjukkan yang kita ni lebih baik daripada yang lain. Maka akhirnya tukang masak ni terpaksa kenapa? Buat dua benda. Satu, kutip balik, lap balik, cuci balik yang bekas bubur yang dah tertumpah tu. Yang kedua, dia terpaksa kena makan bubur daripada tempat si hamba Allah ni yang dia kata tak berapa sedap. Nampak tak Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa? Atas sebab apa? Atas sebab sifat kesombongan diri. Jadi begitulah. Sebaik-baiknya bila kita belum kenal orang, kita belum jumpa, kita belum tahu sangat, jangan kita terlalu, orang kata, mengangkat diri kita sendiri sangat. Sebab kita tak kenal tempat tersebut, kita tak kenal orang-orang kat tempat tersebut kan. Mungkin ramai orang-orang yang, mungkin orang yang soleh, orang yang baik-baik, mungkin kita ingatkan doa kita ni mustajab, tapi bila kita datang tempat orang lain, doa orang lain lagi mustajab. Maka dengan sebab itu kita nak kena rendah diri. Dalam masa yang sama, jangan kita terlalu merendahkan diri kita sampai orang pandang kita hina. Sebab kita mesti nak kena jaga maruah diri kita juga. So itulah yang dikatakan di sini, antara perkataan ataupun antara perkara yang nak disampaikan di sini adalah pertengahan. Dalam kita first impression kan, first impression kita jumpa orang, kita nak kena jaga diri kita. Dalam masa yang sama, jangan kita jatuhkan diri kita sendiri. Maknanya pertengahan. Kita rendah diri. Bila orang cakap dengan kita, kita tawadu, kita dengar, kasih dia peluang untuk cakap. Tapi kalau kita tengok dia cakap terus saja, dalam masa yang sama kita pun tahu, maknanya orang ni dia ada sifat mungkin menunjuk dan sebagainya. Jadi tahulah kita macam nak bawa diri kita. Jangan pula kita counter, jangan pula kita balas dengan
kita pula yang menunjuk diri kita. Tidak. Sebab kadang-kadang perkara yang baik ni tak perlu kita nak sebut. Allah Subhanahu Wa Taala tu sendiri akan tunjukkan bahawasanya orang tu adalah orang yang baik ataupun tidak. Makanya kita pandailah bawa diri kita rendah tawaduk. Kita tengok contoh para alim ulama kita. Mereka semuanya alim-alim belaka, kan? Alim-alim belaka, Masya Allah, semua ilmunya tinggi-tinggi. Tapi bila mereka bertemu antara satu sama yang lain, masing-masing kata mereka punya ni ilmunya ni perlu lagi dibelajar, perlu lagi mereka tawaduk lagi dan sebagainya. Jadi maka mereka hormat dengan guru yang lain, hormat dengan guru yang lain. Itulah sebabnya datangnya keberkatan dalam menuntut ilmu, kan? Sebab itulah ilmunya tu tinggi, sebabnya ilmu tu berkat, sebab ada tawaduk, ada sifat rendah diri. Jangan kita sombong diri, kita rasa aku dah tahulah semua benda, aku dah tahu ni, aku dah tahu Quran, aku dah tahu hadis, aku dah tahu pasal fikih, tauhid, tasawuf, semua dah tahu. Tidak. Seberapa kita ni sebagai seorang manusia, mesti ada peluang yang kita ni masih tak tahu benda. Jadi bila kita jumpa dengan orang yang walaupun lebih, kalau kita tengok daripada sudut mata kasar, mungkin lebih orang kata tak berilmu lah mungkin daripada kita, kita katakan dengan diri kita, mungkin dia lagi tahu perkara-perkara yang aku banyak tak tahu, dekat ilmu yang lain lah contohnya. Jadi daripada situ kita belajar untuk macam mana nak tawaduk dan sebagainya. Dan katanya lagi, hendaklah engkau menjaga pertengahan di dalam segala urusanmu, kerana pertengahan itu jalan yang paling baik di dalam jalan menuju kebaikan. Dan maka janganlah engkau berlebihan atau kurang, kerana keduanya adalah tercela. Jangan kita terlalu mengangkat diri kita, jangan kita terlalu menghinakan diri kita. Dalam masa yang sama, jangan kita terlalu menghinakan diri kita. Jangan cakap, aku ni orang susah lah, aku ni orang yang tak ada ilmu lah, kita ni orang yang bodoh lah, kita ni orang yang tak ada harta lah. Kita keep on cakap-cakap gitu dengan orang yang baru kita kenal. Orang ada impression, dia ni tak ada apa-apa lah, kan? Jadi makanya maruah kita tu kita dah sendiri jatuhkan. Jangan kita cakap-cakap perkara-perkara sedemikian. Walaupun perkara itu benar, tapi dalam masa yang sama jangan kita exposekan. Jangan kita terlalu, orang kata keluarkan sampaikan orang pandang kita hina. Pandailah kita bawa diri kita, ambil jalan pertengahan. Dan jangan engkau memandang hebat terhadap dirimu, dan jangan banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan. Ini antara adab-adab lah. Bila kita berjalan, jangan kita banyak toleh ke belakang, kata Imam Al-Ghazali. Dan jangan engkau singgah kepada mereka yang sedang berhimpun, kecuali bila ada mempunyai hajat. Bila kita nampak orang tengah berhimpun, jangan kita, orang kata apa? Kata Imam Al-Ghazali, jangan kita pergi terhadap mereka kecuali ada hajat. Mungkin kita nak jumpa salah satu daripada mereka. Kalau ikutkan, jangan kita, orang kata, menyampuk perbualan orang yang lain. Jangan kita menyampuk lah. Maknanya kita potong orang tengah cakap, kita potong. Itu antara adabnya. Dan apabila engkau duduk bersama orang yang ramai, maka janganlah engkau angkatkan kakimu, dan jangan menyilang jarimu. Maknanya jangan, dalam kita nak duduk dalam jamaah ni ada adab-adabnya. InsyaAllah adab-adab ni kita akan berikan pencerahannya pada waktu yang seterusnya, insyaAllah, jika ada kelebihan waktu, ya. Jadi mungkin ni insyaAllah kita akan sambung pada waktu yang lain. Dan untuk masa sekarang ini kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang beradab, orang yang dapat keberkatan ilmu dunia dan akhirat, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.